mengetahui kejahatan ataupun tipu daya daripada hawa nafsu yang seringkali mengajak hamba Allah supaya leka dengan keduniaan, berlebih-lebihan di dalam mencari kesenangan, keselesaan, sehingga hati mereka itu berpaling daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang hamba yang telah mengetahui kejahatan ataupun permainan tipu daya nafsu yang seringkali menarik diri mereka kepada kebinasaan, maka mereka akan menjadi orang yang zuhud dengan dunia. Jadi apabila seseorang hamba itu mengetahui kejahatan hawa nafsu, nescaya mereka, yakni hamba Allah yang telah mengetahui kejahatan tipu daya dan permainan hawa nafsu, nescaya mereka akan menjadi hamba yang zuhud dengan dunia. Mereka akan menjadi hamba yang mencari dunia yang menolong mereka kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang pernah dikatakan dulu, yakni di dalam dunia ini tidak semuanya kita boleh ambil dan tidak semuanya kita perlu tinggalkan. Apa yang perlu diambil daripada dunia itu adalah sesuatu yang menolong kita beribadah kepada Allah. Urusan-urusan yang memudahkan kita berkhidmat kepada Allah, urusan-urusan yang menolong kita untuk dekat kepada Allah, harta kekayaan yang menolong kita beribadah kepada Allah, maka itu disuruh ambil. Itu disuruh ambil. Kerana nikmat-nikmat daripada dunia yang menolong hamba beribadah kepada Allah Ta'ala itu dipanggil akhirat. Contohnya seseorang yang diberi oleh Allah keluasan harta, lalu mereka menggunakan keluasan harta mereka untuk beribadah kepada Allah, maka harta kekayaan mereka itu dipanggil akhirat. Adapun harta kekayaan yang menjadi sebab hamba itu sukar untuk mengikut perintah Allah, bahkan harta kekayaan yang menjadi sebab hamba Allah tadi semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dimaksudkan dengan dunia yang wajib ditinggalkan. Ini apa-apa sahaja perkara dunia yang menjadi sebab hamba jauh daripada Allah, maka wajib ditinggalkan. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang telah mengenal kejahatan hawa nafsu, nescaya mereka akan menjadi orang yang zuhud dengan dunia. Zuhud dengan dunia makna benci kepada perkara-perkara yang tidak menolong mereka dekat kepada Allah. Apa sahaja benda yang tidak menolong mereka dekat kepada Allah, mereka benci, mereka tak mau, mereka tak ingin, mereka lepaskan, mereka jauhkan diri, mereka buang. Itu setelah hamba tadi mengenal dan mengetahui kejahatan hawa nafsu. Adapun bagi kita yang tidak mengenal, yang tidak memahami, yang tidak mengerti kejahatan hawa nafsu kita takkan menjadi hamba yang zuhud dengan dunia. Bahkan kita akan menurut keinginan hawa nafsu yang mencari dunia lebih daripada qadar yang sepatutnya, yang mengakibatkan habis masa dan habis waktu kita digunakan kepada memburu keduniaan
dan tidak dapat beribadah kepada Allah. Jadi apabila hamba itu telah menjadi hamba yang zuhud, adalah kamu daripada orang yang mujahidin fillah. Nescaya kamu, yakni orang-orang yang zuhud tadi tu, telah pun termasuk di dalam golongan para mujahidin, yakni hamba-hamba yang bersungguh-sungguh ke jalan Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguh ke jalan Allah Ta'ala. Mujahidin fillah, orang yang bersungguh-sungguh ke jalan Allah. Seandainya kita hamba yang senantiasa mengikut keinginan hawa nafsu, mencari harta, kekayaan, kesenangan, keselesaan, sehingga kita tidak ada masa untuk melaksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah termasuk di dalam mujahidin fillah. Tidak termasuk di dalam golongan mujahidin. Orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Kalau kita nak masuk diri kita dalam golongan mujahidin fillah, maka wajiblah kita berzuhud. Hendaklah kita membuang perkara-perkara dunia yang menjadi sebab kita jauh daripada Allah. Kena tinggalkan, kena buang. Ada pun perkara dunia yang menolong ibadat, maka itu perlu diambil, kerana dia tidak melekakan, bahkan dia menolong kita untuk dekat kepada Allah. Seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Dan adalah kamu, yakni hamba yang zuhud tadi, orang yang mujahidin fillah, yang khawas, yakni dari kalangan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Tuhan, pilihan Allah. Hamba-hamba yang zuhud dengan dunia tadi, mereka itu termasuk dalam golongan orang-orang ataupun hamba yang dipilih oleh Allah. Allah yang memilih mereka. Orang pilihan Allah. Bukan pilihan makhluk, bukan pilihan pembesar dunia, bukan pilihan raja dunia dah, tetapi Allah telah memilih mereka. Orang-orang yang zuhud ni tadi, yang sanggup membuang dunia yang melekakan dia tadi, yang ni adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah secara khusus. Allah pilih mereka. Allah pilih mereka. Allah letakkan dia di dalam satu kumpulan, satu kumpulan yang istimewa di sisi Allah. Kita hamba, kita manusia kalau dipilih oleh raja, contohnya, kalau kita manusia dipilih oleh raja dunia, diletakkan di dalam satu kumpulan, diletakkan di dalam satu kumpulan yang istimewa di sisi raja, bangga Allah masukkan dia di dalam golongan mujahidin fillah yang khawas. Makna pilihan Allah yang tertentu. Pilihan Allah yang tertentu daripada ibadat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memilih mereka ni, Allah Ta'ala letakkan di dalam satu kumpulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nak kata ibadat, banyak yang ibadat. Yang cintakan dunia pun ada ibadat juga. Kadang-kadang sembahyang, ada masa sembahyang, ada masa mengaji, tak ada masa tak sembahyang, tak ada masa tak mengaji.
Beribadat juga, tapi dia tak masuk dalam golongan yang khawas tadi. Beribadat juga. Ada yang puasa tapi tak semayang, ada yang semayang tapi tak puasa, ada yang semayang tapi tak belajar fardu ain, ada yang cari nafkah sahaja tapi tak semayang. Macam-macam kelakuan ibadat. Ada yang semayang tapi dedah aurat. Jadi mereka ni tak termasuk dalam golongan ni tadi. Tak masuk dalam kumpulan orang yang bersungguh-sungguh ke jalan Allah yang khusus, maknanya dia tak masuk. Tak masuk dalam kumpulan tu. Ada pun orang yang zuhud tadi, dia masuk dalam golongan mujahidin fillah yang khawas. Khawas ni makna pilihan lah. Pilihan yang terpilih. Mujahidin yang terpilih, orang yang bersungguh-sungguh ke jalan Allah yang terpilih. Siapa yang pilih ni? Raja segala raja, Allah Subhanahu wa taala. Yang difirman di dalam Quran, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, bahawasanya segala hamba-Ku itu, kata Allah Ta'ala, tiada atas mereka itu mengerasi, yakni tiada dapat seorang yang mengeras akan mereka itu. Kerana mereka ini telah dipelihara, telah dipantau, telah dijaga oleh Allah. Itu yang dipanggil waliullah tu. Orang yang diperintah oleh Allah. Orang yang diperintah oleh Allah dengan perintah yang khusus. Allah jaga dia sehingga nafsu tidak boleh mengalahkan dia. Dia mendapat penjagaan yang khususiah daripada Allah. Allah bagi taufik kepada dia. Kalau Nabi kita kata maksum. Kalau para Nabi, para Rasul, kita panggil maksum. Ada pun yang selain Nabi, selain Rasul ni, ada satu golongan yang dipanggil awliyaillah, waliullah, para kekasih Allah, yang mana mereka ini mendapat perhatian yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi bantuan dan pertolongan yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak ditipu, tak dapat ditipu oleh dunia, tidak dapat ditipu oleh makhluk, tidak dapat ditipu oleh nafsu, tidak dapat ditipu oleh syaitan, kerana mereka ini mendapat pemantauan yang khusus daripada Allah Ta'ala. Itu kata mujahidin fillah tadi, orang yang bersungguh-sungguh ke jalan Allah yang terpilih. Yang terpilih. Nafsu tak dapat tipu ni, dunia tak dapat melalaikan dia, manusia tak dapat menghalang dia daripada beribadat. Dunia tak boleh melekakan dia daripada ibadah. Ini orang yang dapat perhatian khusus daripada Allah. Allah tolong dia. Dah bila Allah tolong, Allah sendiri yang memberi pertolongan, mudahlah segala urusan. Kalau kita kan, kita orang awam ni, kalau tak dapat pertolongan Allah, jangan kata nak sembahyang, jangan kata nak puasa, nak berselawat pun tak mampu. Kalau Allah tak bagi taufik kepada kita nak selawat sekali pun tak boleh. Tapi bila orang tu tadi dipilih oleh Allah secara khusus, segala ibadat yang berat-berat dia boleh dimudahkan oleh Allah. Kita ni berasa berat ibadat sebab tak dapat taufik daripada Allah. Allah tak dapat bantuan daripada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk diri kita meninggalkan sebarang jenis dosa dan maksiat, sama ada dosa maksiat zahir dan batin, dan tidak ada keupayaan untuk kita melakukan ketaatan zahir maupun batin, illa melainkan ataupun kecuali semata-mata dengan taufik pertolongan Allah. Hari ni mata kita tak tengok benda haram, taufik Allah. Hari ni telinga kita tak dengar benda haram, pertolongan Allah. Hari ni lidah kita tak cakap benda haram, pertolongan Allah. Dalam hati kita hari ni contohnya tidak ada sifat mazmumah, dengki contohnya.
sangka jahat contohnya. Pertolongan Allah. Ni kita boleh duduk dalam majlis ilmu ni, pertolongan Allah, taufik daripada Allah. Beruntunglah, beruntunglah orang-orang yang mendapat pantauan khusus daripada Allah. Beruntunglah, beruntunglah, selamatlah dia. Bila Allah tolong, selamatlah. Kalau Allah tak tolong, tak ada seorang yang boleh selamatkan kita kalau Allah tidak memberikan pertolongan. Dan adalah engkau daripada orang yang muttaqin. Jadi apabila seseorang itu di dalam dirinya ada sifat zuhud, bencikan sesuatu yang tidak menolong ibadat, maka termasuklah dia dalam golongan orang yang muttaqin, yakni hamba yang takut kepada Allah. Jadi bila dia takut kepada Allah, dia akan kawal nafsu dia. Sebab itu sifat takwa itu adalah suatu sifat yang wajib ada dalam setiap hati kita, muslimin muslimat. Bila seseorang itu dalam hatinya ada ketakwaan, takwa yang sungguh-sungguh, dengan sendiri akan adalah pada diri dia segala kebaikan dan kebajikan zahir dan batin. Cukup ada takwa. Bila ada takwa dalam diri seseorang itu, dengan sendiri akan terhimpunlah segala perkara yang baik-baik, yang mulia-mulia pada diri dia zahir dan batin. Matanya jadi baik, telinganya jadi baik, lidahnya jadi baik, tingkah lakunya jadi baik, hatinya jadi bersih. Sebab apa tadi? Takut kepada Allah. Dia berhati-hati dalam mencari dunia. Dia tak nak mencari dunia yang menjadi sebab dia meninggalkan perintah Allah. Kenapa tu? Sebab takut kepada Allah. Kita tak ada takut, kita tak ada takwa. Takwa kita di lidah saja, bukan daripada hati. Dengan sebab itu kita mengaku dengan lidah kita. Contohnya kita mengatakan kita takut kepada Allah, tapi dalam masa yang sama kita mencari dan memburu dunia yang berlebih-lebihan sehingga sanggup meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Sebab dalam diri kita tidak ada ketakwaan, tak takut. Tak takut dengan Allah, tak takut dengan azab Allah, tak takut dengan akibat perbuatan kita. Orang yang takut dengan akibat perbuatan berlebih-lebihan dalam mencari dunia sehingga meninggalkan kewajipan, dia takut. Bila dia takut, dia akan kawal keinginan hawa nafsu. Apa yang menolong ibadat, dia ambil. Apa yang menjadikan dia lupa kepada Allah, dia buang. Tengok macam cerita sejarah sahabat radhiyallahu taala anhum. Ada di kalangan mereka, sahabat ni saya tak ingat siapa nama dia. Dia ada ladang kurma. Apabila dia leka dengan sebab ladang kurma dia tu tadi, menjadi sebab dia tertinggal solat berjamaah. Bukan tinggal solat, bukan tinggal solat, tertinggal solat berjamaah dengan sebab leka dengan kebun kurma dia. Apa dia buat? Dia sedekahkan sekalian kebunnya fi sabilillah. Itu hebat di iman para sahabat. Apa sahaja yang ganggu hubungan dia dengan Allah, dia buang. Itu tertinggal solat jemaah, bukan tinggal solat. Hebatnya iman sahabat. Hebatnya iman sahabat. Apa sahaja yang menjadi sebab mereka leka daripada ibadat, maka mereka tinggalkan, sedekahkan fi sabilillah. Dia tak nak asbab kebun tu tadi dia dibenci oleh Allah. Kita terbalik. Asalkan dapat harta dibenci oleh Allah pun tak apalah. Tu kita asalkan dapat kesenangan, asalkan dapat keselesaan, asalkan dapat kekayaan, Allah murka pun tak apa, Allah benci pun tak apa.
Allah tak redha pun tak apa. Wal'iyadzubillah min dzalik. Para sahabat dah. Mereka tak sanggup dibenci oleh Allah. Apa sahaja yang mengganggu ibadat, mereka tinggalkan. Mereka tak nak menjadikan dunia itu tadi sebab mereka dibenci oleh Allah. Macam kita ni bukan disuruh buang dah. Macam kita ni bukan disuruh buang, suruh susun atur balik, ejah balik. Mana kita punya program-program, urusan-urusan yang jadi sebab kita tak ada masa nak buat benda yang Allah wajibkan, tu buang. Ataupun ejahlah waktu tu. Sebab sesuatu yang kita sibukkan tu tadilah menjadikan kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Itu bahaya. Maknanya dalam bahayalah tu. Kerana nikmat dunia, kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Kalau tinggal yang sunat boleh lagi. Ni tak contohnya dengan sebab perniagaan tinggal solat. Dengan sebab cari rezeki halal tinggal belajar yang wajib. Itu kesalahan. Maknanya kita dah langgar batas. Kita dah langgar sempadan mencari rezeki. Cara mencari rezeki macam tu maknanya dah langgar sempadan. Dalam bahaya. Jadi ejah balik. Bukan suruh gadaikan harta kekayaan kita dah. Kita tak boleh tiru sahabat. Ejah. Bukan suruh buang semua dah. Kalau kita ada satu kedai ni pun solat nasib-nasib dah. Dengan satu kedai ni pun kita solat nasib-nasib dah. Fardu ain pun tak dapat nak belajar, macam mana nak tambah kedai yang kedua. Pada adatnya lagilah akan memudaratkan kita. Jadi tengok, kalau kita ada satu perniagaan, dengan adanya satu perusahaan perniagaan ni, kita tak leka daripada apa yang Allah wajibkan. Allah suruh solat, kita dapat solat. Allah perintahkan belajar yang wajib-wajib, kita dapat belajar yang wajib-wajib, kita dapat solat, dan kita tak terlibat dengan benda haram. Dengan perniagaan yang satu tadi. Nak tambah perniagaan yang kedua, tengok. Kalau perniagaan yang kedua ni tak mengganggu yang tadi tu, silakan. Nak tambah kedai satu lagi, silakan. Sebab tidak menjejaskan ibadat. Ni kalau yang satu pun, kedai yang sebiji ni pun dah tak ada peluang dah kita nak buat apa yang Allah wajib, nak tambah lagi satu, maknanya memang kita memang kita menempah kecelakaan. Memang kita akan dapat kekayaan, dapat kesenangan. Allah boleh bagi kita kaya, Allah boleh bagi kita mewah, Allah boleh bagi kita masyhur. Kita nak jadi apa? Jutawan. Allah Maha Kuasa menjadikan kita jutawan. Tapi apa ertinya kita menjadi seorang jutawan, tapi di hari kiamat besok kita menjadi hamba yang sefakir-fakirnya, semiskin-miskinnya, dan mendapat azab daripada Allah. Apa faedahnya kita hidup atas dunia jadi jutawan? Apa faedahnya kita duduk atas dunia jadi jutawan? Duduk atas dunia jadi jutawan, di hari kiamat diazab oleh Allah. Hidup atas dunia jadi jutawan, di dalam alam barzakh kita diazab oleh Allah. Di atas dunia kita duduk dalam mahligai, di dalam kubur kita dihimpit. Apa faedahnya? Bukankah ada di antara azab kubur tu nanti dunia, bumi ni menghimpit kita tu, sehingga berselisih tulang rusuk kita, itu di antara azab kubur. Jadi apa faedahnya di atas dunia kita duduk dalam mahligai, tapi di dalam kubur, di alam barzakh kita duduk dalam kubur yang disempitkan, yang sangat sehingga berselisih tulang rusuk kita. Apa faedahnya? Apa faedah nikmat kekayaan, kesenangan yang kita perolehi tadi tu? Maka jadilah orang yang bijak, jadilah hamba yang bijak.
Mana mencari harta kekayaan jangan sampai memudaratkan akhirat. Jangan. Allah tak larang nak cari kekayaan, tapi ingat, jangan dengan sebab kekayaan kita dapat mudarat di hari kiamat. Jadi atur balik, tengok balik. Memang nafsu memang sayang nak tinggalkan benda tu. Memang nafsu kata jangan sayang. Dia memang menipu kita. Nafsu memang dia menipu kita. Dia nak tipu kita supaya kita leka dengan harta kekayaan, dan dalam masa yang sama kita dibenci pula oleh Allah. Allah boleh nak bagi kita kaya tanpa usaha pun. Allah boleh bagi kita kaya. Allah Maha Kuasa bagi kita kaya tanpa usaha, tak payah berniaga. Allah Maha Kuasa. Apalah sangat kekayaan tu kalau nak dihitungkan, nak dibandingkan dengan rahmat Allah yang maha luas, apa sangat. Allah nak jadikan kita macam Qarun pun boleh. Allah Maha Kuasa. Tapi yang rosaknya kita lah nanti. Kita yang jadi rosak. Leka dengan harta, leka dengan kekayaan, leka dengan hiburan, leka dengan keselesaan. Lupa yang umur kita makin pendek, lupa yang amalan kita selama ni kita buat tanpa ilmu. Kita semayang, puasa, tapi tanpa ilmu. Akidah kita entah ke mana. Ni tak lama nak Ramadan, esok lusa Ramadan. Semua orang boleh berpuasa, tapi adakah puasa kita tu diterima oleh Allah? Macam mana kita nak Allah terima puasa kita seandainya akidah pun kita tak tahu? Kerana di antara syarat utama amalan kita nak diterima oleh Allah, mestilah kita memiliki akidah yang benar. Sekarang ni saya tak ada masa nak belajar tentang akidah. Macam mana tu? Adakah dengan saya tak belajar akidah saya boleh pandai, boleh faham tentang akidah? Adakah dengan tak ambil tahu tentang akidah saya boleh membezakan mana akidah yang betul dan yang salah? Pada adatnya mustahil. Jadi macam mana Allah nak terima amalan saya dalam keadaan saya pun tak tahu akidah yang betul yang salah bagaimana? Ni mari kita fikir. Puasa boleh, saya boleh berpuasa, dan saya boleh semayang, saya boleh bersedekah, saya boleh berzakat, saya boleh tolong orang miskin. Tapi adakah ibadat saya tadi diterima oleh Allah dalam keadaan akidah pun saya tak pasti. Sebab tu dituntut Nabi suruh kita belajar supaya syarat-syarat untuk melayakkan amalan kita diterima oleh Allah tu ada pada diri kita. Akidahnya betul, hatinya bersih daripada penyakit-penyakit yang menjadi sebab amalannya dibinasakan oleh Allah. Kemudian dia tahu syarat rukun, pantang larang, sah batal ibadat. Dia tahu kalau buat macam ni sah, kalau buat macam ni batal, kalau buat macam ni batal pahala. Makna dia belajar. Itu semua daripada ilmu. Tapi masalahnya sekarang ni saya tak ada masa nak belajar. Saya tak ada masa nak belajar akidah, saya tak ada masa nak belajar tasawuf, saya tak ada masa nak belajar syariat, saya tak ada masa nak betulkan bacaan solat saya. Dah macam mana saya nak Allah terima amalan saya? Cuba kita fikir. Macam mana saya nak Allah terima amalan saya sedangkan cara saya beribadat itu dalam keadaan tak tahu pantang larang syarat dan rukun. Cuba kita fikir. Ibadat ni bukan kita punya. Ibadat ni milik Allah. Jadi ada undang-undang yang Allah tetapkan. Nak Allah terima amal, benda ni kau mesti ada, dan kau mesti jauhkan diri kau daripada benda ni. Barulah layak amalan kita diterima oleh Allah. Kalau tak, jadi angan-angan. Kalau tak, jadi khayalan. Makna kita nak Allah terima amalan kita tadi suatu
satu khayalan saja. Nanti menyesal di hari kiamat bila balik mati rupanya muflis. Tak ada amal yang Allah terima. Sedangkan atas dunia dulu macam-macam kebaikan yang kita buat. Tolong orang sini, tolong orang sana. Pantang dengar anak yatim pergi bantu, pantang dengar orang miskin pergi bantu. Tapi sayangnya kita beribadat tadi tanpa ilmu. Siapa rugi? Rugi kita. Sebab tu ulama pesan, jangan tinggal belajar, jangan tinggal belajar. Jangan tinggal mengaji agama. Belajar bukan untuk orang lain, untuk kita, untuk akhirat kita sendiri. Supaya apa yang kita buat sekecil apa pun, sehingga sebesar apa pun, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ini kita tak nak. Kita beribadat mengikut keinginan nafsu kita. Nampak orang buat baik, kita buat baik. Nampak orang buat gitu, kita buat gitu. Tapi padahal orang lain dia buat dalam keadaan dia tahu. Orang lain buat dalam keadaan dia tahu. Pantang larang syarat rukun. Kita buat juga dalam keadaan tak tahu. Pantang larang. Jadi nanti jadi khayalan. Syurga tu jadi khayalan sahaja. Imam Ghazali kata nanti syurga tu jadi khayalan. Tak dapat pun nikmat syurga tu, sebab caranya salah atas dunia. Jadi kita ni sementara Allah Ta'ala bagi umur, sementara Allah bagi sihat, sementara Allah bagi akal yang waras, susuk natulah balik. Belum terlambat lagi. Belum terlambat lagi. Siapa pun belum terlambat lagi. Cuma kita nak kena berlawan sedikit. Nak kena paksa diri kita, nak kena perang dengan nafsu tadi tu. Memang nafsu takkan setuju dengan keputusan yang kita nak buat ni. Nafsu memang takkan setuju. Dia akan melawan. Dia akan muafakat dengan syaitan tadi. Menimbulkan ragu-ragu dalam diri kita. Nanti kalau kau buat macam ni kau jadi miskin, kalau buat macam ni nanti tu ditimbulkan keraguan. Yakinlah. Barang siapa bersungguh, dia akan ditolong oleh Allah. Dia akan ditolong oleh Allah. Jadi jangan kita berjahat sangka dengan Allah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Seleka apa pun kita sebelum ni, segila apa pun kita tentang dunia sebelum ni, belum terlambat lagi kalau kita daripada sekarang berazam dan berusaha bersungguh-sungguh. Belum terlewat lagi. Kecuali Allah ambil nyawa kita. Itu terlambat dah. Jadi jangan sampai Allah mengambil nyawa. Itu terlambat dah. Selagi kita diberi hidup oleh Allah, siapa pun tak terkecuali. Tidak maknanya belum terlambat lagi. Masih ada kesempatan, tapi jangan lengah. Kena daripada sekarang ni, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ni boleh kita jadikan bulan latihan bagi diri kita nak kontrol benda-benda dunia tadi. Tidak mustahil. Tapi mengajilah, belajar mengaji. Situ nanti kita tahu apa nak buat, macam mana nak buat. Daripada belajar tu. Kalau kita tak belajar nanti tak ada pedoman. Kalau kita tak mengaji agama nanti tak ada pedoman. Kita buat syok sendiri. Kita buat ibadat syok sendiri. Jadi inna ibadi laisa laka alaihim sultan, bahwasanya segala hamba-Ku kata Allah itu tiada atas mereka itu mengarasi, yakni tiada seorang pun yang akan dapat mengerasi, mengalahkan dia, menipu dia apabila dia telah dipilih oleh Allah. Orang yang dapat taufik daripada Allah, takkan ada orang yang boleh menipu daya dia. Dan adalah engkau daripada orang yang muttaqin, yakni dan adalah engkau hamba yang zuhud tadi tu, yang bersungguh-sungguh berkhidmat kepada Allah. Adalah kau daripada orang yang muttaqin, yakni yang takut kepada Allah, yang bagi mereka itu bahagia dua negeri. Orang yang takwa kepada Allah ni dia akan dapat dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan di atas dunia dengan makna
apa yang dia buat atas dunia tidak disia-siakan. Segala amal kebaikan yang dia buat sewaktu dia hidup atas dunia diterima oleh Allah. Ini bahagia dunia dia. Sebaliknya kalau celaka dunia, buat segala amal tapi ditolak, tidak diterima oleh Allah. Buat macam-macam amal, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, wakaf, tolong anak yatim, tolong fakir miskin, tapi Allah tolak amalan ni. Ini celaka di dunia. Orang bahagia dunia tadi, sekecil apa pun dia buat atau sebesar apa pun dia buat, diterima oleh Allah. Ini satu kebahagiaan dunia. Selepas mati pula Allah balas dia dengan syurga pula. Dapat keselamatan, dapat kebahagiaan, dapat kesenangan, dapat keredaan Allah. Diberi syurga oleh Allah. Diberi maknanya kehidupan yang jauh lebih dahsyat, senangnya, kayanya, mewahnya berbanding dengan dunia. Jadi dua kebahagiaan dia dapat. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Tapi kalau kita beramal tonggang terbalik tanpa ilmu, kita akan dapat dua celaka. Dua negeri ini celaka. Di dunia, negeri dunia pun celaka, dengan makna amalan kita satu pun takkan diterima oleh Allah. Balik kiamat, Allah balas dengan azab neraka Allah. Ini dua celaka, wal'iyadzabillah min dzalik. Maka berhati-hatilah, waspadalah kita, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, hati-hatilah. Pakat-pakat kita beringat, pakat-pakat kita saling nasihat, menasihati. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan-peringatan, nasihat-nasihat itu akan dapat diambil manfaat oleh orang yang beriman kepada Allah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang kalau beriman, dia akan dapat ambil faedah daripada nasihat. Jadi susun atur balik, ngaji balik. Jangan tak ada istilah malu, tak ada istilah malu nak belajar agama. Walaupun umur kita dah lambat, dah lewat 70, 80, 60, 50, 40, tak ada istilah malu nak belajar. Bahkan sepatutnya malu kalau tidak patutnya kita malu guna nikmat Allah pagi, petang, siang, malam, tapi perintah Allah kita tak pedulikan, kita tak layan. Sepatutnya malu dengan perbuatan kita yang macam tu. Pertolongan Allah kita nak, tapi perintah Allah kita tak mahu ikut. Sepatutnya malu. Nak pergi kerja harap Allah tolong, betul? Nak maju dalam bisnes harap Allah tolong. Tu orang-orang yang datang berurus niaga dengan kita tu, siapa yang gerakkan hati mereka? Siapa yang gerakkan hati mereka tu sanggup datang berurusan dengan kita padahal kita tak pernah kenal pun dia orang? Allah yang menggerakkan. Bukankah itu pertolongan Allah? Allah tolong kita. Nampak tak Allah tolong kita? Ini ya kita kata tadi. Pertolongan Allah kita nak, tapi apa yang Allah perintahkan kita tak pedulikan. Sepatutnya malu jadi hamba yang macam tu. Kita nak Allah Ta'ala pelihara keselamatan anak bini kita. Kita tinggalkan rumah, pergi cari rezeki. Siapa yang jaga keselamatan anak bini kita di rumah? Bukankah Allah? Allah yang menjaga. Allah yang bagi makan minum. Allah yang memberi keselesaan. Allah yang memberi kekayaan. Allah yang mentakdirkan kita contohnya mendapat kesenangan. Tiba-tiba apa yang Allah perintahkan kita tak peduli, kita tak layan. Sepatutnya malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Kena ngadu, kena ngadap, kena ngaku, ya Allah, malunya aku ni. Malunya aku ya Allah, selama ni aku tak pedulikan. Aku tak pedulikan apa yang kau ajak, apa yang kau suruh. Tapi pertolongan kau aku nak.
lepas minta, ya Allah tolonglah, bagilah mewah, bagilah kaya, bagilah pekerjaan yang bagus, bagilah rezeki yang mewah dan macam-macam lagi. Jadikanlah anak berjaya. Allah bagi. Tiba-tiba Allah suruh kita buat tak berdoa. Patutnya malu. Tak apa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Gilah ngadap Allah, ngakulah dengan Allah kesilapan dan kesalahan kita. Pasti kita akan dapati Allah Ta'ala itu Tuhan yang sangat-sangat Maha mengampunkan dosa kita. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Dia sangat-sangat Maha Pengampun, sangat-sangat Maha Pengampun. Tapi bila kita tak sudi, itu salah kita. Kita tak sudi nak meminta ampun kepada Allah, itu salah kita. Padahal Allah tu Tuhan yang sangat-sangat nak memberi keampunan kepada mana-mana hamba-Nya yang ikhlas mengaku kesilapan dan kesalahan. Allah ampunkan. Baik. Jadi ialah cuba kita fikir. Kita beriman kan? Apa maksud kita beriman? Kita yakin. Kita beriman kepada Allah. Kita yakin yang Allah yang menolong kita. Allah yang menolong anak bini kita. Kita yakin Allah yang mentakdirkan semuanya. Bukankah kita beriman dengan qada dan qadar? Makna yakin bahawasanya apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, yang telah berlalu, yang sedang berlaku dan yang lagi akan datang telah diputuskan oleh Allah. Allah yang memilih kita mendapat kesenangan, dapat kekayaan, jadi ahli bisnes dan sebagainya. Allah yang menentukan, Allah yang menggerakkan hati-hati manusia sudi nak berhubung dengan kita, sudi nak berniaga dengan kita, sudi nak berurusan dengan kita. Jadi kita nak balas apa ni? Cuba kita fikirkan kalau andai kata Allah palingkan hati manusia daripada berurusan dengan kita. Semasyhur apa pun kita, seviral apa pun kita, kalau Allah palingkan hati manusia daripada kita, berat kita. Panggillah, promotelah, buatlah macam mana pun, kalau Tuhan tak kehendak. Kalau Allah dah palingkan hati orang daripada kita, takkan ada siapa yang boleh menolong. Tapi tengok maha lemah lembutnya Allah atas diri kita. Maha lemah lembutnya Allah pada diri kita. Dia tolong, kita lupa, dia tolong, kita lalai, dia tolong. Kita buat benda yang dibenci, dia tolong. Punyalah maha baiknya Allah. Tapi kita ni jadi kalau dalam bahasa kita kata jadi naik tucang. Naik lemak. Jadi semakin Allah bersifat lemah lembut kepada kita, semakin perbuatan kita macam nak mencabar Allah. Padahal ni nasi yang masuk dalam mulut kita ni, Allah lah yang tolong suapkan sebenarnya. Nasi yang masuk dalam perut kita, nasi yang masuk dalam perut anak bini kita, Allah lah yang tolong suapkan. Punya lemah lembutnya Allah Ta'ala. Kita tak nampak lagi kebaikan Allah pada diri kita? Cuba kita renung, cuba kita fikir sebagai orang beriman. Kalau orang kafir lain, orang tak percaya kepada Tuhan lain. Kita sendiri mengaku kita mukmin, kita beriman kepada Allah. Cuba kita tengok betapa banyaknya kebaikan Allah pada diri kita. Tapi oleh kerana dia terlalu mewah dengan kesenangan yang Allah bagi ni, sampai kita lupa, tenggelam. Kita nampak benda yang dia bagi, tapi tapi terlupa siapa yang memberi. Lupa kepada yang memberi itu. Kita nampak benda yang diberi, tapi yang memberi itu kita lupa. Ini bahaya. Sebab itu ada kala Allah Ta'ala menjadikan kita ni orang yang tak senang atas dunia, supaya tak jadi macam tadi. Sebab hamba ni tabiat dia bila mewah
Di dalam nikmat dia akan jadi lemah dalam nikmat tadi. Sehingga melupakan yang memberi nikmat, lupa. Kita nak tidur Allah tolong, nak bangun tidur Allah tolong, nak pergi kerja balik kerja Allah tolong. Kita berjaya Allah tolong, anak-anak kita berjaya Allah yang tolong. Tak baik lagi ke Allah tu? Tak baik lagi ke kita nak Allah tu baik macam mana lagi dengan kita? Segala nikmat yang Allah bagi ni pun tak pernah Allah minta bayar. Satu hari berapa kali kita hembus dan tarik nafas? Free Allah bagi. Penglihatan ni free. Cuba kita bayangkan kalau Allah ambil nikmat mata kita, macam mana kita nak berurus? Macam mana kita nak buat kerja kita tu? Kalau Allah butakan mata kita, macam mana kita nak buat tanggungjawab kita tu? Sebab tu kata Imam Ghazali, jangan kita lalai dengan lemah lembut Allah tu. Jangan terpedaya dengan sifat lemah lembut Allah sehingga kita terlupa yang Allah tu ada nama-nama lain selain daripada Latif. Dia ada nama lain, Jabbar. Dia sangat-sangat memaksa. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha memaksa. Kalau dia ambil, tak ada siapa boleh tarik balik. Tu paksaan. Jangan sampai Allah paksa. Jadi kena ingat, Qahar, Jabbar, itu nama-nama yang nak menunjukkan Allah Ta'ala ni maha hebat, maha kuat, maha agung. Kalau dia azab, maha mengazab. Jadi jangan kita terlena dengan lemah lembut Allah tu, jangan. Kita kena ingat, selain daripada Allah tu bersifat lemah lembut, dia sangat-sangat maha mengazab siapa yang dia kehendaki. Jadi sebelum kita nak Allah ajar dengan kekerasan tu, tak sanggup kita. Jadi sedarlah. Sedar. Jadi kita kena ingat, kena tengok nikmat Allah ni, betapa banyak kita ni ditolong oleh Allah. Baru ada rasa sayang kepada Allah. Tapi kalau kita lupakan yang memberi, kita nampak benda yang diberi saja, tapi terlupa yang memberi, kita takkan sayang pada yang memberi tadi. Tu salah kita. Kita gembira dengan nikmat, bukan gembira dengan yang memberi nikmat. Kita seronok dengan nikmat, bukan seronok dengan yang memberi nikmat. Tapi kalau kita seronok dengan yang memberi nikmat, iaitu Allah, insya-Allah kita akan sayang pada dia. Kita akan usaha untuk taat patuh apa yang disuruh. Tapi kita tak suka dengan dia, kita suka dengan barang yang dia bagi. Terhijab. Kalau contohnya kalian sedekah dengan saya seronok dengan sedekah tu. Bukan tuan-tuan. Dengan tuan-tuan saya tak peduli. Saya tak peduli pun dengan tuan-tuan. Saya seronok dengan buah rambutan tu. Saya seronok dengan buah rambutan tu. Saya terlupa yang memberi. Itulah tabiat kita. Melupakan yang memberi. Tapi yang diberi kita ambil. Bahkan tak cukup sikit, minta lagi tu. Minta lagi, Allah bagi lagi. Punyalah maha baik Allah Ta'ala. Dah kita nak macam mana lagi? Punya maha baik Allah Ta'ala. Hari ni tengok, hari ni cuba kita pergi ke hospital Melaka. Kita pergi ke hospital Melaka kita pergi dekat ward orang patah-patah tu. Tengok macam mana keadaan. Bebersih sini, bebersih situ. Area sini, area situ. Berbelah sini, berbelah situ. So kita tengok tubuh kita. Tak ada benda-benda tu. Siapa yang jaga? Allah. Jadi tengok pergi ke hospital tu, tengok macam-macam jenis sakit, macam-macam jenis. Tengok diri kita, tak ada pun benda-benda tu. Nampak tak Allah selamatkan kita? Nampak tak Allah selamatkan anak bini kita? Punya maha baiknya Allah tu. Apa tu kena tengok kebaikan Allah tu. Tengok kebaikan Allah. Kena ingat kebaikan Allah atas diri kita. Hari ni tengok betapa banyak musibah Allah selamatkan kita hari ni, sekarang ni, daripada macam-macam musibah.
Sekarang ni kita Allah selamatkan dari pelbagai musibah. Mata kita tak buta, kulit kita tak luka, kaki tangan kita tak patah, anak bini kita duduk dalam keadaan selamat. Bukankah tu penjagaan Allah? Tengok balik, renung balik. Dah tu fikir, apa sepatutnya aku buat? Macam mana cara aku nak berterima kasih kepada Tuhan yang sangat-sangat maha baik kepada aku? Baik. Kena renung macam tu. Mudah-mudahan boleh melembutkan hati kita. Boleh melembutkan hati kita, mudah-mudahan. Dan adalah engkau daripada orang yang muttaqin, yang bagi mereka itu bahagia dunia, dua negeri. Orang yang takut kepada Allah ni dia akan dapat dua kebahagiaan. Pertamanya dunia dengan makna segala amalnya diterima oleh Allah, dan nanti selepas mati dia mendapat kejayaan, keselamatan, kekayaan, kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Dan jadilah ketika itu orang yang terlebih afdal daripada kebanyakan mereka itu yang muqarrabin, makna dia akan menjadi hamba yang afdal, hamba yang terlebih afdal di sisi Allah daripada kebanyakan mereka itu yang muqarrabin. Banyak orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia ni orang yang paling afdal di kalangan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ramai yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia ni yang afdal, hamba yang macam tadi tu. Dia yang terafdal sekali. Dalam banyak-banyak orang yang dekatkan diri kepada Allah, dia yang afdal, dia yang terlebih utama di sisi Allah, di sisi Allah, dengan sebab ketakwaan ada dalam diri dia. Kerana tiada mereka itu yang muqarrabin, kerana tiada mereka itu syahwat yang menyeru, yang mengajak mereka itu kepada kejahatan. Tak ada dah nafsu syahwat yang mengajak dia melupakan Allah, tak ada. Sebab dia tu dijaga, dipantau oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Dan tiada pula nafsu yang jahat, melainkan nafsunya dah terdidik. Kalau dulu nafsu mempergunakan dia, tapi peringkat ni dia mempergunakan nafsunya untuk ibadat. Kalau sebelum tu dia, makna hamba tadi dipergunakan oleh nafsu, ditunggang oleh nafsu, ikut nafsu nak tunggang kau mana. Tapi peringkat ni dah dia yang menunggang nafsu ni, sehingga dia bertolongan dengan nafsu dia untuk dekatkan diri kepada Allah. Dan adalah engkau telah memutuskan akan aqabah yang sangat payah lagi yang amat panjang. Imam Ghazali kata yang dinamakan dunia nafsu syaitan tadi itu adalah satu halangan yang sangat-sangat payah. Kita kalau tak mengaji, kita kata senang je ibadat, buat je lah apa yang Allah suruh. Puasa time puasa, semayang, buat je, nanti Allah terima lah. Itulah kejahilan kita. Tapi bila orang yang mahir, yang alim dalam bidang ibadat ni, dalam bab ibadat, dalam bab akhirat ni, dia kata ibadat ni bukan senang. Bukan senang. Kita kata senang, tapi ahli ibadat, ulama kata bukan senang ibadat. Berapa banyak orang yang beribadat bersungguh-sungguh tapi tak diterima oleh Allah. Berapa ramai yang bersungguh-sungguh nak ibadat, tapi yang Allah terimanya tak berapa orang je. Itu penduduk syurga lebih sedikit daripada penduduk neraka. Ahli syurga lebih sedikit daripada ahli neraka. Menunjukkan apa tu? Payah ibadat. Tak semua selamat, tak semua lepas. Kalau kita nak Allah tolong, selamatkan kita, kena ikut apa yang Allah perintah. Insya-Allah pasti kita akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kita lupa, habislah. Dan adalah engkau telah memutuskan aqabah yang sangat payah lagi amat panjang
dan engkau belakangkan. Engkau belakangkan dia, maknanya engkau dah tinggalkan dia, dan telah engkau pendahulu akan segala awaik sekaliannya kepada maksud engkau, dan jangan menghuru-harakan dikau. Maka bahwasanya serta minta tolong engkau dengan Allah Ta'ala, dan minta peliharakan dengan dia itu, sebenarnya telah jadi mudah bagi kami. Jadi dengan pertolongan Allah, segala-galanya jadi mudah. Walaupun ibadat ni tadi, perjalanan ibadat ni, nak mendapatkan redha Allah, nak Allah terima amal ni, sangat-sangat sukar perjalanannya. Tapi bila Allah tolong, semuanya jadi mudah. Semuanya jadi mudah. Bila Allah tolong, semuanya jadi mudah. Tapi kalau Allah tak tolong, yang ringan pun jadi payah. Yang ringan pun jadi payah. Dan minta peliharakan dengan dia itu, sebenarnya telah jadi mudah bagi kami. Sebenarnya telah jadi mudah. Kami pohon, kami minta kepada Allah Ta'ala, dan iaitu Allah Ta'ala Tuhan yang sebaik-baik tempat minta. Tak ada tempat yang sebaik-baik nak minta pertolongan kecuali Allah. Sebab Allah ni, sebelum kita minta, dia dah tahu apa yang kita nak minta. Bila Allah tahu, sebelum kita dijadikan oleh Allah, Allah dah tahu apa yang kita nak ucapkan dalam doa kita. Dan lagi pula, dia maha memberi sesuatu. Dia maha kuasa memberi. Tuhan ni, dia maha kuasa memberi. Kalau dia nak bagi, tak ada seorang boleh tahan. Kalau dia tak nak bagi, tak ada seorang boleh bagi. Sebab tu Allah tu sebaik-baik tempat minta pertolongan. Kita tak dah, ya Allah, sebelum kita buka mulut tu, dia dah tahu sedia kala lagi apa yang kita nak doakan. Wajib kita i'tikad, ini jaga adab kita dalam berdoa. Jangan kita menadah tangan berdoa dengan sangkaan kita Allah tak tahu apa yang kita nak minta. Jangan. Jangan. Silap-silap boleh merosakkan akidah. Wajib kita i'tikad, apa yang aku nak lafazkan dalam doa aku ni sesungguhnya telah diketahui oleh Allah sedia kala lagi. Jadi aku berdoa ni kerana nak menjalankan tanggungjawab aku sebagai hamba, nak menzahirkan kedhaifan aku, kefakiran aku, kelemahan aku, nak menzahirkan betapa aku ni berkehendak dan berhajat kepada Allah, nak menzahirkan kekuasaan Allah, nak menzahirkan kemuliaan Allah, dan nak menghinakan diri kepada Allah. Bukan doa sebab nak mengajar Tuhan, bukan doa sebab nak bagi tahu, sebab dia dah tahu. Itu adab dalam berdoa. Kadang-kadang kita berdoa, benda ni tak ada dalam hati kita. Doa tapi jahat sangka dengan Allah. Jahat sangka lah tu. Aku nak minta lah, kalau aku tak doa nanti Tuhan tak tahu apa yang aku nak. Tu jahat sangka kepada Allah. Maknanya kita dah meletakkan sifat jahil pada Allah. Betul tak? Aku kalau tak minta nanti Tuhan tak tahu. Tak tahu tu apa? Bukankah jahil? Layak ke nak letak pada Allah sifat jahil tu? Mustahil. Jadi kami pohonkan Allah Ta'ala, dan iaitu Allah Tuhan yang sebaik-baik tempat minta. Wajib waktu kita doa tu, wajib yakin doa kita sedang didengar oleh Allah. Kata ulama, tanda-tanda Allah nak kabulkan permintaan seseorang, Allah akan takdirkan dia berdoa. Bila dia ditakdirkan berdoa, itu tanda Allah nak memberi apa yang dia doa. Cuma bentuk pemberian Allah tu kita tak pasti. Bukan sebiji seperti yang kita minta. Kadang-kadang kita minta Allah luaskan harta kekayaan, tapi Allah luaskan taufik ibadat bagi diri.
Kadang-kadang kita minta, ya Allah, kayakanlah aku dengan harta. Tapi Allah kayakan kita dengan taufik beribadat. Macam-macam ibadat dia boleh buat. Allah kayakan dia dengan taufik. Mewah taufik. Makna sentiasa ditolong oleh Allah. Kerana pada Allah itu yang terlebih baik untuk dia daripada kaya harta. Ada orang minta sihat, tapi Allah bagi dia sakit. Kerana sakit itu yang menjadikan dia mulia di sisi Allah. Tapi kita tak faham. Kita kata Allah tak kita tak faham. Bila tak faham, jahat sangka pula dengan Allah. Ya Allah, aku minta sihat, kau bagi sakit. Maknanya kau belum bagi lagi apa yang kita minta. Padahal Allah telah memberi dengan yang terlebih baik untuk kita. Jadi wajib bersangka baik kepada Allah. Wajib sangka baik kepada Allah. Wajib sangka baik kepada Allah. Dosa besar kalau sangka jahat kepada Allah ni, dosa besar. Kemudian ni kelas penangguhan ni nak habis. Cukup habiskan pergan tu. Jadi Tuhan yang sebaik-baik tempat minta bahawasanya tolongkan dengan taufiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita pertolongan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita pertolongan. Taufik ni apa maksud taufik? Pertolongan Allah kepada hamba untuk menjalankan perintah Allah. Itu taufik. Bantuan Allah kepada hamba untuk membuat apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang zahir dan batin. Itu taufik. Dengan taufiknya akan kami dan akan kamu. Nampak tak tu? Ni doa daripada Imam Ghazali ni. Ini doa daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau mendoakan, ya Allah, berilah taufik kepada kami dan kepada kamu. Maksud kamu ni kita yang kita yang mendengar, kita yang mengaji. Nampak tak tu? Orang tak duduk dalam majlis ilmu tak masuk dalam doa-doa ni. Sebab tu kita kena duduk dalam majlis ilmu, dapat tumpang barakah doa-doa orang yang dekat dengan Allah. Maka bahawasanya, yakni kerana bahawasanya ialah Allah memudahkan tu. Maka yakni kerana bahawasanya ialah Allah, mudah-mudahan memudahkan bagi tiap-tiap yang dicita-cita dan yang sukar-sukar. Sebab apa Allah Ta'ala tu sebaik-baik tempat minta tolong? Kerana Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha memberi kemudahan pertolongan, maha mengkabulkan, maha memberi apa yang dicita-citakan, dan maha memberi pertolongan, memudahkan apa yang susah-susah, yang sukar-sukar. Maka dengan tangannya, maksud tangan di sini dengan kekuasaannya, maka dengan kekuasaannya Allah Ta'ala al-khalqu dan al-amru, iaitu ala kulli syai'in qadir. Maka inilah yang kami kehendak datangkan di dalam bab ini. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan iaitu hasbi, makna memadalah bagiku, memadalah bagi hamba tadi Allah yang maha memberi bantuan dan pertolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik penolong, sebaik-baik penolong. Cukuplah sekadar itu, insya-Allah. Tandakan besar-besar sikit kelas penangguhan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah temukan kita kembali lepas Syawal, insya-Allah. Lepas Syawal lah. Lepas Syawal, 15 Syawal lah biasa kelas akan mula. Kelas dekat sini lah. Tempat-tempat lain ada 3 tempat Ramadan jalan macam biasa. Tapi kelas dia orang start pukul 10 lah. Lepas tarawih, lepas makan cendol
Ada 3 bidara palma, padang temu dengan kerubung. Tu kelas malam berjalan macam biasa tapi lewatlah pukul 10. Alhamdulillah ala kulli halin, dengan taufik Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ilmu kita pada malam ini, dengan keberkahan para malaikat yang diutuskan oleh Allah di dalam majlis-majlis ilmu, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan kekaramatan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di sisi Allah. Mudah-mudahan sekalian kita yang hadir tidak lupa kedua ibu bapa kita, tak lupa anak isteri kita, sekalian kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita yang baru, yang lama, yang senang dengan kita, yang tak senang dengan kita, yang ada masalah dengan kita, mudah-mudahan sekaliannya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, ibu bapa kita yang masih hidup ataupun ada yang dah pergi, kawan-kawan kita yang masih hidup ataupun ada yang dah pergi, mudah-mudahan sekaliannya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa membimbing zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi taufik kepada kita untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dengan niat yang baik, dengan adab yang betul, dan dapat kita jadikan ilmu-ilmu ini sebagai panduan dan pedoman. Mudah-mudahan Allah jadikan, beri kepada kita taufik untuk mengamalkan segala ilmu yang telah diberi faham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan daripada kita anak cucu cicit keturunan yang soleh, yang soleha, yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara diri kita, ahli keluarga kita, keturunan kita daripada terikut-ikut fahaman-fahaman yang sesat, lagi menyesatkan akidah dan syariat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita kesabaran, tidak berputus asa, dan menjadi hamba yang senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau apa sekalipun keadaan kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi yang baik-baik untuk kita di sisi Allah, moga Allah kabulkan, Allah permudahkan. Yang tak baik untuk kita di sisi Allah, moga dijauhkanlah daripada kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Mudah-mudahan kita sekalian diberi kesihatan, keafiatan oleh Allah untuk menjalani ibadah puasa, insya-Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita. Mudah-mudahan amalan kita di dalam bulan Ramadan yang lagi akan datang ini jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Dan di kesempatan ini saya minta ampun maaf banyak-banyak bagi pihak diri saya dan ahli keluarga. Andai kata ada salah silap, terkasar bahasa, gurau-gurau, dengan kalian semualah, masuklah kawan-kawan yang ngaji secara online ni, minta ampun maaf banyak-banyaklah. Salah silap. Mudah-mudahan insya-Allah kita diberi izin oleh Allah dapat bertemu lagi insya-Allah di masa yang akan datang, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah kawan-kawan, kelas satu lagi pukul 11 suku lah, macam tu lebih kurang. 11 suku. Kelas satu lagi pukul 11 suku, insyaAllah. Kelas satu lagi Padang Temu pukul 11 suku. Dia 10.37. Pukul 11 suku. InsyaAllah. Berehat dulu. Berehat 40 minit. 11 suku lah. Ni kan nak sabda dulu. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Daripada sini nak ke situ 20 minit ke 20 minit, tapi ni nak mamam dulu.
Kalian pun boleh berehat dulu. Baik. InsyaAllah berehat. Yang kojo berehat. Yang kojo selamat berehatlah. Yang free nanti boleh join. Abang Jas, insyaAllah. Besok sekolah dah. Kena tidur awal lah. Perkakas sekolah siap dah semua? Dah siap lah? Awak puasa cuti pula. Besok sekolah sehari lah. Besok sekolah sehari, hari Selasa cuti. Orang Melaka cuti InsyaAllah pukul 11 suku. Kalau kita semayang tahajud malam